أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى ودمرنا بالعافية. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, dulu kini dan selamanya kita rafakkan kadar Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini sekali lagi kita dipertemukan kerana menunaikan hajat menggantikan Al-Fadhil Doktor yang tidak dapat hadir pada malam ini. Semoga pertemuan kita pada malam ini diberi dan diberkati dan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu dan juga pengajaran. Semoga dengan itu kita boleh beramal dengannya insya-Allah. Dihormati, dikasihi tuan pengerusi, tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, seluruh ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan dan puan-puan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita masih lagi membicarakan mengenai dengan anwa'ul ma'asi wa zunub, iaitu bahagian-bahagian maksiat dan dosa. Apabila kita melakukan satu-satu dosa, satu-satu maksiat itu, maka dianya tak boleh lari daripada tak boleh lari daripada 4 bahagian dosa yang disebut oleh Imam Al-Ghazali, menyebut juga dalam kitabnya Ihya. Kemudian kitab Minhajul Qasidin pun disebut Mukhtasar Minhajul Qasidin, dan juga daripada kitab 125 sebab untuk mendapat keampunan daripada dosa dan maksiat yang kita lakukan, dikarang oleh Syekh Usamah Naim Mustafa. Dan di sana banyak lagi kitab-kitab yang lain membicarakan mengenai dengan tajuk yang kita bahaskan ini. Sebelum kita pergi lebih panjang dan lebih lanjut, lebih lebar, sama-sama kita berniat iktikaf dulu bagi sesiapa di kalangan kita yang belum lagi berniat iktikaf kerana lupa dan sebagainya. Yang kedua, kita niat dan juga kita ikhlaskan niat kita untuk pengajian kita ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Semoga-moga dengan itu ada bahagian, ada nasib dan juga ada ganjaran dan upah daripada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah taala sendiri dalam Al-Quran mengenai dengan fadilatul ilmi, kelebihan ilmu. Begitu juga Nabi SAW menyebut dalam hadis-hadis yang sahih mengenai dengan kelebihan ilmu ini. Semoga-moga dengan itu kita tergolong termasuk dalam golongan mereka-mereka yang disebut tadi, kerana ikhlas dan juga niat kita yang ikhlas kepada Allah Ta'ala. Tuan-tuan dan puan-puan yang mati dikasih sekalian, pada pertemuan hari Ahad yang lepas, kita telah membicara mengenai dengan bahagian dosa yang 4. Adapun yang pertama telah pun saya sebut, tapi sekali lalu kita sebut. Dosa yang pertama itu dosa yang dinisbahkan kepada Allah Ta'ala. Jadi dosa ini, apabila manusia itu melakukan dosa ini, maka berdosalah orang itu pada bahagian dosa yang pertama. Apakah contoh? Seperti apa dia? Dipanggil dengan zunubu al-malakiyah ataupun zunubu al-rububiyah. Seperti apa? Seperti kal-azamah,
seperti keagungan Allah Ta'ala. Kita mengambil sifat keagungan itu kita letak kepada diri kita. Wal kibriya, rasa tinggi kita, rasa hebat kita, dan kita ambil sifat itu kita letak kepada kita. Begitulah seterusnya, itu dipanggil sifat-sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala. Dan apabila kita mengambil sifat itu dan kita memakai kepada diri kita, maka berdosalah kita pada bahagian yang pertama. Kemudian bahagian yang kedua telah pun kita masuk, tetapi sedikit saja dan saya berjanji untuk sambung balik. Maka kita ambil pada dosa yang kedua, iaitu dosa yang disebut sebagai az-zunubu asy-syaitaniyah. Asy-syaitaniyah, dosa yang dinisbahkan kepada syaitan. Macam kita lah, macam kita tak. Kita ni datang jumpa dengan orang Arab, dia tanya min aina anta, kita kata min Malaysia. Dia tanya daripada mana awak, kita pun cakap saya daripada Malaysia. Oh, izan anta Malaysi, atau zi tu ya tu, dia nisbah lah tu dipanggil. Anta Malaysi maknanya awak ini orang Malaysia. Anta Thailandi, awak orang Thailand. Anta Indonesi, tu Indonesi. Anak Kelantani, Kedahi, tu semua tu ya nisbah dia panggil. Ya nisbah yang dinisbahkan kepada tempat ataupun kepada negara dan sebagainya. Begitulah di sini dosa-dosa yang dinisbahkan kepada syaitan. Asalnya perbuatan ini adalah ataupun sifat ini diasaskan oleh syaitan yang tak boleh kita tiru. Tiba-tiba kita tiru dan kita buat. Seperti mana? Dia kata seperti wahiyaz dzunubul lati yatashabbahul insanu bisyaitan, iaitu dosa-dosa ataupun sifat yang kedua ini ialah seperti dosa yang ditiru. Tashabbaha yatashabbahu ni maknanya meniru. Meniru tak? Kita panggil meniru dalam bahasa kita. Seperti dosa yang ditiru oleh manusia dengan sifat ataupun kita kata akhlak yang dibuat oleh syaitan pada amalan dia. Maknanya kita panggil perangai syaitan lah. Gitu tak? Kita manusia, sepatutnya kita tidak ikut dah perangai syaitan. Kita kena ikut perangai kita lah, perangai kita manusia. Manusia pun ada mukmin, ada kafir. Maka pergilah tengok ke situ, sifat dia kok mana. Kalau sifat dia menyebelahi pada sifat-sifat mukmin, maka mukmin. Bila sifat dia menyebelahi kepada kafir, maka dia kafir. Begitulah juga kalau sifat dia itu menyebelahi kepada munafik, maka munafiklah dia. Maka ini nisbah kepada syaitan. Contoh apa dia? Dia kata fatashabbuhu bisyaitani, maka meniru ataupun sikap perangai meniru dengan perangai syaitan ini. Dia kata apa dia? Seperti fil hasadi, seperti hasad dengki. Hasad itu bahasa Arab, dengki itu bahasa Melayu kita. Tapi kita letak gabung sekali. Bila disebut hasad, lalu dengki sekali. Jenis hati hasad dengki, jarang kita sebut hasad saja, tapi kita sebut sekali dah. Pakej. Hasad dengki. Hasad dengki. Maka hasad itu daripada Arab, dengki itu daripada bahasa kita lah, bahasa Malaysia kita, dengki. Baik, apa dia hasad dengki ni? Iaitu bercita-cita untuk mengambil ataupun menghapuskan satu-satu nikmat yang ada pada diri orang lain itu, supaya berpindah kepada diri dia ataupun kepada dua-dua tak dapat. Kita tak dapat, dia pun tak dapat. Dah. Kalau boleh kita nak nikmat itu pindah mari ke kita. Jawatan itu mari ke kita. Pangkat itu mari ke kita. Harta itu mari ke kita. Duit itu mari ke kita. Itu kalau boleh, target. Tetapi kalau tak boleh, biar dua-dua tak dapat. Dua-dua sama putih mata. Maka itu dipanggil hasad dengki. Maka hasad dengki ini saya sudah sebut dah di penghujung pertemuan kita pada hari ahad lepas. Syaitan merupakan sifat syaitan, dan dialah orang yang pertama berdengki dan mengikut disebut dalam kitab-kitab sirah dan sejarah
Dia kata dengki ini bermula timbulnya bila? Iaitu pada zaman Nabi Adam alaihi salam. Bila? Sewaktu Allah Ta'ala menciptakan lembaga Nabi Adam, kemudian diletakkan di tempat persimpangan jalan yang dilalui oleh malaikat, kerana iblis ketika itu ataupun syaitan itu, iblis itu ketuanya, syaitan itu adalah budaknya, maka bos dia tu iblis tu. Maka iblis ketika itu di kalangan orang-orang yang baik. Seperti malaikat dah dia tu, bahkan disebut dia itu berada pada jawatan yang tinggi dah di kalangan malaikat. Tapi kerana hati dia itu tak comel, hati dia itu tak baik, maka dia hasad dan dengki kepada Nabi Adam alaihissalam. Ketika mana Allah Ta'ala menyuruh semua malaikat itu sujud kepada Nabi Allah Adam dengan cara sujud ta'zim. Bukan sujud sebagaimana kita sujud dalam semayang itu, tak, sujud menghormati. Maka ditafsirkan oleh ulama lah, dengan macam-macam tafsiran oleh ulama kita mengenai dengan suruhan Allah Ta'ala sujud kepada Nabi Allah Adam alaihissalam. Maka Allah Ta'ala tidak tahu ke itu perangai iblis begitu akan timbul, kita kata hasad dengki begitu. Allah Ta'ala tahu. Lalu Allah Ta'ala menzahirkan ilmu dan tahunya itu kepada para malaikat dan kepada kita bila lembaga Nabi Adam itu dicipta dan diadakan oleh Allah. Macam kita hari ni lah, Allah Ta'ala tak tahu ke kita macam ni, Allah Ta'ala tak tahu ke orang ni macam ni, Allah Ta'ala tak tahu ke orang tu begitu-begini, tahu. Tetapi dijadikan sesuatu benda itu nak menzahirkan tahu Allah Ta'ala kepada kita. Kita ambil contoh, seperti mana kita ada kawan rapat, waktu dia senang kita pun senang, waktu dia susah kita pun susah, tapi kita tidak tahu sejauh mana lagi hati dia. Waktu kita ni kita ada, dia ada, kita ada, dia ada, kita ada, kita ada, dia ada. Tapi kita tidak tahu lagi sejauh mana hati dia, ikhlas dia dengan kita. Maka Allah Ta'ala jadikan sebab sesuatu benda yang menyebabkan kita kata, oh tak seka kita, rupanya dia begitu, dia begini. Kita ni waktu dia susah kita tolong, sampai kita butan, sampai kita minta, sampai kita guna duit bini kita ataupun duit anak kita kerana nak tolong dia. Tiba masa kita susah ini minta tolong dia, dia pakai begitu ya, dengan bersebab yang tidak munasabah dan sebagainya. Itu dipanggil apa dia? Itu dipanggil Allah Ta'ala menzahirkan tahunya kepada kita sebagai makhluk. Kalau Allah Ta'ala tak jadi begitu, kita tidak tahu lagi. Allah Ta'ala pastinya sudah tahu. Sebab itu ulama sorah, dia kata alimun itu orang yang tahu tapi tidak tahu dalam semua bidang. Itu dipanggil dengan alim. Orang itu tahu banyak lagi, tahu banyak, maka dipanggil dengan al-allamah. Daripada alimun, maka ditukar kepada al-allamah, orang yang banyak tahu. Sebab tu kita tengok tuan-tuan pengarang kitab dulu seperti Syekh Daud dan juga syekh-syekh yang lain, kebanyakannya ditulis di situ, di kitab itu, kitab ini dikarang oleh al-alimu allamah. Perkataan allamah mana apa? Orang yang bersangatan tahu. Tanya dalam bab fiqh dia boleh jawab, tanya dalam bab hadis dia boleh jawab, tanya dalam bab tafsir dia boleh jawab, bahkan tanya dalam bahagian lughah, ilmu saraf, ilmu nahwu pun dia boleh jawab. Maka orang ini dipanggil dengan al-allamah. Adapun Allah Ta'ala alim. Allah Ta'ala tidak alim, Allah Ta'ala tidak allamah, tapi Allah Ta'ala itu alim. Orang yang paling paling tinggi dalam pengetahuannya dipanggil dengan al-alim. Itulah dia Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Maka sebab itu benda yang berlaku itu bukan Allah Ta'ala tidak tahu. Alif Lam Mim. Hasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Surah Al-Ankabut. Awal surah Al-Ankabut, Allah Ta'ala kata ahasiban nasu an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah manusia itu mengira, ahasiban nasu an yaqulu amanna,
Adakah manusia itu mengira dengan dia berkata bahawa kami ini beriman, wahum la yuftanun, sedangkan mereka itu tidak diuji? Allah Ta'ala sebut dalam ayat berikutnya, walaqad fatanna allazina min qablihim fala ya'lamanna allazina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Maka kami telah uji yang terdahulu, orang-orang terdahulu itu, maka kami tahulah orang ini orang yang penipu, orang yang tidak sebenar, dan orang inilah orang yang sebenar. Nah, maka zahir itu nak menzahirkan tahu Allah kepada kita. Sedangkan Allah Ta'ala itu sudah tahu daripada asal, daripada azali lagi, kerana sifat dia begitu. Nah, maka nak menzahirkan itu sebagai nak bagi tahu kepada kita. Tuan-tuan dan puan-puan dihormati dikasih sekalian, maka kita sebut tadi ialah perkataan hasad. Perkataan hasad dengki yang timbul, itulah jalan permulaannya. Kemudian diiringi pula dengan anak-anak Nabi Adam alaihissalam, Qabil dengan Habil, yang tidak berpuas hati dengan adiknya itu, abangnya tidak berpuas hati mengenai dengan kita kata isteri dan sebagainya itu, lalu dia berhasad dengki dan seterusnya berakhir dengan bunuh. Nah, itu cerita ringkas tuan-tuan. Kalau tuan-tuan nak tengok lebih lanjut lagi, tuan-tuan boleh pergi dalam kitab, banyak kitab, di antaranya kitab At-Tazkirah karangan Imam Al-Qurtubi rahimahullah, dan juga dalam kitab-kitab yang lain menceritakan mengenai dengan asal usul kejadian kita dan bagaimana dilantik Israel itu sebagai malaikat yang mengambil nyawa, dan seterusnya yang berkaitan dengan dia itulah. Boleh tuan-tuan tengok, rujuk dalam kitab At-Tazkirah karangan Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Selain daripada hasad dengki itu, banyak lagi seperti wal-baghyu, seperti al-baghyu, iaitu kejam ataupun zalim. Kejam ataupun zalim. Lain lagi wal-ghash, menipu. Nah, wal khida' juga menipu dalam bentuk perbuatan, dan juga menyuruh kepada kemaksiatan dan menjadi ataupun menghiasi benda yang maksiat itu sebagai benda yang elok. Maka inilah yang kita takut tuan-tuan. Benda yang tidak elok tapi dihiasi oleh syaitan, lalu kita nampak benda itu jadi elok. Dan yang lebih pada itu lagi, bila kita buat amalan yang elok, yang baik ini, nah, tiba-tiba hati kita dimain oleh syaitan, menyebabkan kita rasa, oh, akulah orang yang paling baik, akulah orang yang paling bagus, akulah orang yang paling sekian dalam taman aku ni, dalam tempat aku ni, begitu. Nah, itu pun ditakuti juga tuan-tuan. Maka begitulah juga dengan menyuruh kepada wan nahyu an taatillah, dan menyuruh supaya tidak mentaati Allah Ta'ala, dan juga menjauhkan kita daripada mentaati Allah Ta'ala dengan cara-cara yang digunakan pakai oleh syaitan ini, wal ibtida'u fid din, dan juga menjadikan benda-benda, perkara-perkara baru dalam agama kita yang kita panggil bid'ah tu. Tu situ. Dan itulah dikata dengan yang dikatakan dengan dosa bahagian yang kedua dalam kita meniru ataupun mencontohi perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh syaitan. Pada pertemuan yang lepas, saya telah menyebut dan menceritakan sedikit sebanyak dengan secara ringkasnya mengenai dengan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, yang pada asalnya ia ini seorang yang ulama fiqh. Memang daripada asal dia itu belajar dan cenderung kepada ilmu fiqh. Di penghujung umur dia barulah dia cenderung, dengan sebab yang cerita yang saya sebut pada pertemuan yang telah lepas, dan tidak berhasrat untuk mengulangi lagi kerana kisahnya itu juga panjang, maka saya memperkenalkan Imam Ghazali. Dan pada malam ini tuan-tuan dan puan, untuk membahaskan mengenai dengan kisah hasad dengki, sifat-sifat yang berkaitan dengan syaitan ini, tuan-tuan belilah kitab yang dikarang oleh Al-Imam Ghazali dalam tajuknya Bidayatul Hidayah.
Bidayatul Hidayah kitabnya seperti ini, ada dalam dua edisi, sama ada Rumi ataupun Jawi. Jadi yang bersama dengan saya ini edisi Arab, kemudian diterjemahkan dalam tulisan Jawi. Dia ada dalam tulisan ataupun edisi Rumi. Tuan-tuan boleh beli kitab ini, kemudian tuan-tuan boleh rujuk ataupun tuan-tuan boleh baca di halaman yang ke-189, Al-Qismus Salis. Al-Qismus Salis. Dalam bahagian yang kedua, dalam bahagian yang kedua mengenai dengan kitab ini, iaitu pembahasan mengenai dengan al-qaulu fi ma'asil qalbi, iaitu pembahasan mengenai dengan maksiat hati. Tuan-tuan boleh baca dalam bahagian yang kedua dalam kitab ini. Semuanya di situ diceritakan mengenai dengan hasad, mengenai dengan riya, mengenai dengan ujub, mengenai dengan al-kibr, mengenai dengan al-fakhr, juga sifat-sifat yang lain. Kemudian dalam halaman yang ke-138 itu satu hadis yang panjang yang dibawa oleh Al-Imam Al-Ghazali mengenai dengan persoalan bahayanya hasad, bahayanya riya, ujub dan sebagainya ini. Kemudian bagaimana untuk nak menghindari ataupun nak mengobati bila hati terkena penyakit-penyakit ini. Kemudian di penghujung bicara itu saya cukup tertarik apa yang disebut oleh Al-Imam Ghazali, tapi kerana masa kita ini sedikit terbatas, maka tuan-tuan dan puan-puan boleh tengoklah di situ beberapa ayat yang cukup menarik perhatian bagi diri saya peribadi. Maka tuan-tuan boleh tengoklah bagaimana cara dan jalan untuk nak mendapat al-husul, untuk nak mencapai penawar ataupun ubat bagi hati ini. Setelah dia membicarakan mengenai sedikit sebanyak, kita kata takwa daripada pihak zahir dan pihak batin dan seterusnya, sampailah kepada penghujung pembahasan dalam kism bahagian yang kedua ini, dan dimasuk pula dengan al-qismus salis yang ada kaitannya dengan bab yang kedua ataupun kitab yang kedua ini. Maka tuan-tuan bacalah juga pada bab yang ketiga ini, insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, pembahasannya sangat-sangat baik mengenai dengan apa yang kita bincangkan dalam bahagian dosa yang kedua ini. Dan kitab ini saya dapat daripada perpustakaan yang berada di Kota Baru. Jadi kalau tuan-tuan berminat untuk nak ambil nombor telefon dan sebagainya, boleh nanti bagi tahu dekat Ustaz Din, saya mungkin WhatsApp kepada dia, dan tuan-tuan boleh, saya pun mendapat daripada sana juga melalui pos, insya-Allah. Baik, itu adalah bahagian dosa yang kedua. Bahagian dosa yang kedua. Kemudian apabila seseorang daripada kita ini, anak Adam ini melakukan dosa, maka dia tak boleh lari daripada bahagian yang ketiga. Sama ada bahagian pertama, kedua ataupun ketiga. Apa dia bahagian yang ketiga? Dipanggil dengan az-zunubu as-sab'iyyah. Az-zunub as-sab'iyyah, iaitu dosa yang dinisbahkan kepada binatang yang buah, as-sab' ataupun as-siba'. Binatang-binatang buas. Apa dia? Seperti harimau, singa dan seumpama dengannya, itu dipanggil dengan binatang-binatang buas. Maka bagi binatang-binatang buas ini mempunyai tabiatnya yang tersendiri, yang tidak ada pada binatang-binatang yang tidak buas, seperti lembu, itik, ayam, kuda dan sebagainya ini. Apa dia? Dia kata wahiyal lati yushabbihul insanu fi fi'liha as-siba', iaitu menyerupailah oleh seseorang manusia itu pada perbuatannya itu dengan meniru ataupun mengikut perbuatan as-siba', iaitu binatang buas. Seperti apa? Kita nak ambil contoh. Wahiya dzunubul udwan, seperti kita kata dosa permusuhan. Kan kita tengok, tuan-tuan, saya kalau waktu lapang saya ni, saya suka juga tengok apa namanya itu yang ada dalam TV itu, apa dia panggil berkaitan dengan binatang tu, geografi apa.
National Geographic, tapi oleh kerana kita tak bayar dah Astro hak berbayar ni, kita ambil sekali bayar je, tak ada lah benda tu. Jadi ada dalam Facebook je lah. Kadang-kadang kita tengok dalam Facebook yang ada video tu, kita tengok. Saya suka tengok balik, tengok lah. Kita tengok binatang-binatang buas ini bagaimana uduan dia, bagaimana pergaduhan dia, bagaimana permusuhan dia. Maka sepatutnya kita sesama kita ini tak boleh bermusuh, walaupun orang itu kafir dan sebagainya, tak boleh, kerana dia juga hamba Allah, kita juga hamba Allah. Walaupun dia kafir, tetapi ada hak kita dengan dia. Apalagi kalau dia itu seorang mukmin, apalagi kalau dia tu jiran kita, mukmin lagi, kemudian saudara mara kita lagi, maka hak itu berganda-ganda, bertali-tali. Nah, sepatutnya gitu. Tiba-tiba kita pergi buat, kita pergi tiru perangai yang dibuat ataupun yang dibiasakan oleh binatang as-sibak, iaitu binatang-binatang buah seperti permusuhan tadi tu. Sepatutnya kita tak boleh bermusuh. Nah, melainkan kepada orang-orang yang diminta supaya kita bermusuh dengan dia, dengan nas Al-Quran dan hadis, itu lain cerita. Itu lain cerita. Nah, begitu juga seperti wal ghadab, marah. Tu marah. Nah, tengoklah, kita tengok binatang-binatang tu kan. Kalau dalam geografi yang mahal tu lah, yang dibayar tu, kan dia ada sebut, dia kata binatang-binatang singa apa semua ni, dia ada dia punya kawasan dia. Kemudian dia ada, kita kata ketua dia. Bila ketua dia tu dah tua, dah tak gagah, jadi hak muda yang rasa nak jadi ketua ni, ketulah dia akan berlawan. Tu musuh tu. Orang dah. Sebab apa? Sebab marah. Kerana apa? Lama dah awak jadi ketua, saya nak jadi ketua pula. Dia bermusuh. Gogang mari, kadang-kadang matilah apa nama ni, hak tua lama tu yang apa dah tua, yang dah tak larat lagi tu. Naiklah yang baru dan sebagainya. Maka begitu, kesemuanya itu permusuhan itu bermula daripada marah. Sebab tu Nabi SAW dalam hadis yang banyak, Nabi larang kita daripada marah. La taghdab, la taghdab. Jangan kamu marah, jangan kamu marah. Adakah marah itu mutlak tak boleh marah? Maka jawapannya tidak. Bukan kata kita orang Islam ni memang tak boleh marah. Tak. Bukan. Tidak begitu. Kita ada juga kena marah. Bererti apa dia? Sifat marah, sifat kasih, sifat benci, sayang, ini semuanya ada dalam diri peribadi. Begitu juga dengan sifat berani, sifat takut. Ada dalam diri kita masing-masing. Dalam diri saya ada, dalam diri orang ni ada, dalam diri orang ni ada. Maka sifat-sifat itu yang asalnya kita kata tak berpahala, kadang-kadang membawa kepada dosa, tapi kerana pandai kita guna itu menyebabkan jadi pahala. Dalam diri kita semua ada sifat kasih tak? Ada. Sifat sayang ada juga. Habis itu sifat marah, benci ada juga dah. Takut ada juga. Ada orang tu dia kata saya tak takut. Saya tak takut. Ya, tak takut pada orang, tak takut pada binatang, tak takut pada tu, tak takut pada ni. Tapi kadang-kadang dia takut kepada hutang. Tuan belilah kereta saya ni, saya bagi hutang tak apa tuan baik. Saya hutang-hutang ni minta maaf lah, cukup takut saya. Ada orang takut gitu. Dia tak takut kot lain, tapi hutang dia takut. Ada juga dia tidak takut ke hutang, tapi kalau mari dengan pacak, kau tak tahu pacak, kalau panggil apa, tahu pacak yang duduk dalam apa rupuk tu kan. Bila kita berjalan dia pun naik isak darah tu. Ada orang takut dengan benda tu. Kadang-kadang dengan nyamuk. Pacak tak takut dia, litah dia tak takut. Apa tak takut, ular pun dia tak takut. Tapi mari nyamuk seko, ya Allah, pusing selalu dia. Ada juga dia tak takut semua tu, tapi dia takut kat bini dia. Contoh macam saya. Tak takut kot lain, tapi dengan bini Allah kepala selalu. Ini contoh tak ada kena mengena dengan hidup dan mati. Tuan-tuan, contoh sahaja. Baik. Baik. Tuan-tuan, masalah takut bini ni dia tidak ada masalah. Nabi sendiri pun kadang-kadang ada juga bini dia terletih. Nabi senyap saja. Sayyidina Umar pun dia marah oleh bini dia. Hebat dah Sayyidina Umar ni.
garang orang lah. Oh, orang kafir dia nak hari dia nak berhijrah, dia pergi isytihar dekat Kaabah. Siapa-siapa yang nak suruh anak dia itu jadi yatim, dan siapa-siapa nak suruh bini dia jadi janda, maka bertemulah aku di wadi sekian-sekian, kerana aku akan berhijrah, berpindah ke Madinah. Mengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isytihar, berani dia. Tapi gitulah tuan-tuan. Wasafakud dima, dan juga safak ni maknanya kita kata mengalirkan darah, yakni berperang lah. Ataupun kita kata bunuh-membunuh, tetapi berperang baik, bunuh-membunuh baik. Kalau kita mengikut Islam, maka dia tak ada masalah. Tak ada masalah, sikit pun tak ada masalah. Bahkan orang yang mati kerana Islam itu diletak sebagai mati syahid, mati yang semulia-mulia mati, yang Allah Ta'ala takrim, Allah Ta'ala muliakan dia atas dunia lagi. Tak sampai dalam kubur, atas dunia lagi. Orang lain kena mandi, dia tak kena mandi. Orang lain kena kapan, dia kapan dengan baju-baju dia. Orang lain kena solat, dia tak. Tu semua tu adalah kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada orang yang mati syahid. Siapa orang yang mati syahid? Orang yang mati dalam medan peperangan kerana li'i'la'i kalimatillah, kerana nak meninggikan kalimah Allah, kerana nak membesarkan Nabi, kerana nak mempertahankan agama dan sebagainya itu, maka orang ini adalah semulia-mulia mati, maka mulianya itu atas dunia lagi, belum sampai ke akhirat pun Allah Ta'ala telah tunjuk dah kemuliaannya. Maka wasafakud dima ini kita kata tidak semua kita kata pengaliran darah, mati, bunuh itu adalah tidak dibenarkan. Sama seperti tadi itulah, ada kalanya kita kena marah, ada kalanya kita tak boleh marah, ada kalanya kita takut, ada kalanya kita berani. Maka berani kita, takut kita, marah kita, benci kita, sayang kita dah, semuanya itu tengok kepada apa yang kita takut, tengok apa yang kita berani. Kalau berani kita takut itu kerana Allah dan kerana Rasulnya, maka takut dan berani kita itu mendapat pahala. Begitulah sebaliknya tuan-tuan. Wattawassubu 'ala ad-du'afa wal 'ajizin, ataupun kita kata apa dia? Kita mengambil faedah, ataupun kita mengambil peluang. Mengambil peluang ke atas orang-orang yang ad-du'afa, orang-orang yang susah, wal 'ajizin, dan orang-orang yang lemah. Sepatutnya kita menolong. Tapi kita sebaliknya. Sebaliknya. Kemudian dia kata wa yatawalladu min hadzal qismi anwa'ul adza lin naw'il insani wal jur'atu 'ala zulmi wal 'udwan. Maka terkeluar ataupun terlahirlah daripada sifat ini akan bahagian-bahagian yang lain yang tidak sepatutnya dibuat oleh manusia, seperti sifat zalim dan sebagainya itu. Ini dipanggil dengan al-qismu as-salis. Bahagian yang ketiga. Yang terakhir tuan-tuan, yang terakhir al-qismur rabi'. Dan bahagian yang keempat dalam bahagian-bahagian dosa ini, dia kata az-dzunubul bahimiyah, iaitu dosa yang dinisbahkan kepada binatang-binatang yang tidak buas. Yang tadi itu as-siba, binatang buas. Seperti kita tengoklah binatang buas tu, cara dia makan pun dia tidak sama makan dengan binatang-binatang yang tidak buas. Cara dia bergaduh, cara dia apa tu, tidak sama. Maka ini orang yang melakukan satu-satu perbuatan, satu-satu dosa, maksiat itu yang nisbahkan kepada fi'il ataupun perbuatan yang dibuat oleh al-bahaim, iaitu binatang-binatang yang tidak buas, lawan kepada binatang tadi. Contoh seperti asyar, seperti kejahatan. Seperti kejahatan, kita tengoklah binatang tu. Kita tengok binatang, bila dia berkenan, bapak ayam itu dia berkenan kepada mak ayam, dia tak kisah dah, dia kejar je. Itu contoh seperti kejahatan, dalam contoh jahat dia. Maka kita manusia tak boleh begitu.
Bila kita berkenan kepada anak seseorang, sama ada anak itu dara ataupun janda ke, walaupun janda itu ada sedikit kelonggaran dalam syariat kita, tapi tetap dia kena kahwin dengan diizinkan oleh walinya. Nah, itu dalam undang-undang kekeluargaan Selangor kita, dia menetapkan begitu. Walaupun kalau kita tengok pada hadis, orang yang perempuan yang bernikah kemudian bercerai memadai dengan kehendak dia sendiri dah. Dalam hadis, tapi walaupun begitu nak menjaga kemaslahatan supaya tidak terjadi benda ini dengan lebih mudah dan dengan lebih, kita kata itu begini, maka Majlis Agama Islam Selangor meletakkan mesti kena wali juga. Wali juga. Kerana itu dalam bidang saya sebagai juru nikah. Maka kita tengok di sini seperti dia kata, seperti contohnya seperti kejahatan. Macam ayam tak adalah kita contoh dah. Ayam ke, kuda ke, itik ke, dan sebagainya. Bila dia menghendaki, lalu dia kejar saja. Dengan tidak kisah. Izin tak izin wali dia ke, mak dia, ayah dia ke, dia tak kisah. Sekira kadang-kadang kita baru beli kereta baru, yang betina tadi naik ke atas kereta, dia naik ke atas kereta. Dia tak percaya kereta baru ke, kereta murah ke, aku tak percaya, aku nak hak ni, selagi tak dapat aku kejar. Maka itu dipanggil contoh kejahatan yang tak sepatutnya kita tiru. Tak sepatut kita tiru. Kerana kita ada nafsu, dia pun ada nafsu, tetapi kita ada akal, dia tidak ada akal. Maka kata ulama kita, kata Baba Ismail Sepanjang hafizahullah, dia kata Allah Ta'ala jadikan manusia ini, Baba Ismail Sepanjang ataupun Syekh Muhammad Hassan, dia kata Allah Ta'ala jadikan manusia, Allah Ta'ala jadikan makhluk ini dengan ada 3 peringkat. Yang pertama, ada Allah Ta'ala jadikan sekelompok daripada makhluknya itu mempunyai kita kata akal, tetapi tidak ada nafsu. Seperti para malaikat. Dan ada juga Allah Ta'ala jadikan ada nafsu, tak ada akal, namanya haiwan. Dan adanya makhluk yang Allah Ta'ala jadikan ada nafsu dan ada akal, namanya makhluk yang bernama manusia kita lah. Nampak gaya tu tuan tak dan tu dengan masa tu. Jadi kita berhenti setakat tu dulu, kita ambil baliklah yang keempat nanti. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la ينفع من قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع دعوة لا يسمع ونعوذ بك يا ربنا من هؤلاء الأربع. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.